Okey, kita sambung hukum Newton semesta modul A2, sambungan daripada modul A kan, ni pada modul A, kita tengok sama. Okey, ni adalah kita kata apa? Kita panggil apa je kan? Ringkasan. Ringkasan ringkasan untuk apa? Topik yang kita bincang sebelum ni kan, ataupun akan dibincangkan jugalah. Okey, yang pertama itu daya graviti semesta. Pertama, daya graviti semesta, hukum graviti semesta menceritakan tentang daya graviti kan. Daya graviti. Cikgu minta maaf, cikgu nak betul sikit kan. Gelap sangat. Okey. Okey, daya graviti. Daya graviti kan. Daya graviti semesta. Jadi daya, kamu ingat daya adalah F. Okey, daya itu adalah F yang bertindak antara dua jasad. Ini benda penting lah. Dua jasad dalam alam semesta. Jadi ada dua jasad. Ini jasad pertama dan jasad yang kedua. Ada dua jasad. Jadi antara dua jasad ni ada satu daya. Tak kira daya tu kecil ataupun besar kan. Okey, yang kedua. F berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Maksudnya daya yang bertindak kedua ni adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim. Kalau jisim ni 10, kalau sini 20, maksudnya 10 darab dengan 20. Berkadar terus. Apabila hasil darab ni bertambah, maka daya ni akan bertambah. Maksudnya apa? Bila objek yang besar ataupun jasad yang besar, jisim yang besar, dia punya daya yang tinggi. Okay, kan? Contohnya apa? Contohnya bulan dengan bumi. Bulan dengan bumi. Bumi besar, jisim besar, dan bulan jisim yang besar. Jadi kita apa? Sebab hasil darab dua-dua jisim lagi besar lah. Menghasilkan daya yang besar. Okey. Lagi satu, daya berkadar songsang dengan kuasa dua jarak dua jasad. Okey kan? Jadi ni daya, ni jarak antara dua jasad lah. Jadi bila jarak dia terlalu dekat, kan? Daya dia semakin kuat lah. Boleh faham kan? Daya. Bila jarak dia jauh, daya semakin berkurang. Jadi kita katakan berkadar songsang. Jadi daya semesta ataupun daya graviti ni bergantung pada dua benda. Itu hasil darab ni, dua jasad dengan jarak antara dua jasad. Tapi ada kuasa dua, jangan lupa kan. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, kita cerita tentang formula ni akan muncul sebab adanya ini berkadar terus, ini berkadar songsang. Maka untuk menggabungkan dua ini diterbitkan dalam satu rumus. Dinamakan rumus hukum graviti semesta. Ini rumus dia kan. Hukum graviti semesta. Dan letakkan satu pemala di tengah dia, G. G adalah dipanggil pemala kegravitian. G sama dengan 6.67. Ini adalah pemala kegravitian. Dan minggu lepas kita dah terang benda ni kan. Cuma cikgu nak recall lah sikit kan. Supaya kamu tak ada masalah sikit lah kan. Okey. Selesai ni. Jadi kita tengok kalau objek tu macam ni. Contohnya jisim objek. Ini katakan ni kita ke sebarang objek yang bulat ke kan. Jadi jarak di antara sini dengan pusat bumi. Ni bumi, dianggap bumi, ni ada objek. Jarak ini dianggap sebagai jarak di antara objek dengan bumi. Kan? Dan jarak ini biasa dipanggil sebagai jejari bumi lah. Sebab jarak ni kecil saja ni, jarak ni kan. Ini dipanggil jarak jejari bumi. Okey, tak apa. Kita tak kisahlah tu kan. Kita pergi pada nombor 4. Itu gabungan antara dua lah. Kan? Dua, apa nama kita panggil? Dua formula kan. Okey, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh type di ruangan message. Cikgu boleh baca lah. Cikgu boleh tolong jawabkan lah. Okey, Alex ada tulis tu kan. Alex, cikgu okey lah. Mak Syarif dengar. Okey, bagus. Okey, gabungan ini, hukum Newton kedua. Itu hukum Newton datang daripada formula apa? F sama dengan MA. Tapi dikaitkan dengan berat. Berat sama dengan W equal to mg. G adalah pecutan graviti. G adalah pecutan graviti. Boleh kan? Dan hukum Newton semesta, ini formula ni kita telah ubah suai daripada sini dijadikan sini. Mudah kan? Dengan formula lagi mudah sebab apa? M kecil ni untuk jisim yang kecil. M besar ni untuk jisim yang besar. Mudah kamu ingat lah. Kalau M besar tu jisim besar. M kecil tu jisim yang kecil.
M besar, contohnya bulan dengan bumi. Mana lebih besar? Dah tentu bulan kan? Ya ke? Bumi kan? GC lebih besar kan? Jadi M besar ni untuk bumi, M kecil ni untuk bulan. Ni jarak antara bumi dengan bulan lah. Okey, ni hukum Newton semesta. Jadi digabungkan dua-dua ni. Sebab ni pun daya, ini pun daya. Jadi kita samakan mg sama dengan formula yang banyak ni. Iaitu mg sama dengan gmm per R kuasa 2. Sama kan? Jadi kita boleh batalkan M ni, potong. Dari segi matematik kita buat batalkan. Ni jisim objek kan. Jisim objek ni kita batalkan. Dan kita tinggalkan G di sini. G sama dengan GM per R kuasa 2. Okey kan? Kalau objek tu berada di permukaan bumi, maka R ini adalah sama dengan R besar. R besar kan? Dia akan jadi formula dia R besar lah. Ni R besar kan? Percutan graviti. Okey, kita pergi pada nombor yang ke-4, 5, 6, 7. Percutan graviti yang kita gunakan tadi, itu formula ni. Formula ni kita akan bincangkan lagi. Sekiranya objek tu berada di permukaan bumi, kita akan formula ni. G1 GM per R. Ni pembetulan kan. Ini adalah R besar. Di jari bumi. Boleh kan? Jadi kalau kamu tengok sini, semua tak adalah pemalar lah kan. G pemalar, M pemalar, dan R pun pemalar. R pemalar, M pemalar, dan G pun pemalar. Jadi semuanya ada pemalar. Bila kamu gantikan nilai-nilai pemalar ini, M di bumi, G pemalar kegravitian, R di jari bumi. Bila kamu gantikan, kamu akan dapat 9.81 ms negatif 2. Itu nilai G yang kamu dapat. Kita tulis sikit kan. G yang kamu dapat ialah 9.81 ms negatif 2. Rumusan dia lah kan. Okey, kita bayangkan ini objek berada di permukaan bumi. Kita bincang pula pada objek yang berada pada satu ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian dia panggil H. Height. H. Dan jari ini adalah R. Okay, ini R besar dah kan. R besar dan H. Jadi sebab satu ketinggian kita kena tambah. R tambah dengan H. Formula ni. Ubah soal. Tapi R ni adalah R besar. R besar tambah dengan H. Di jari bumi tambah dengan satu ketinggian. Okey, jadi dari segi formula ni kita dapati nilai pecutan graviti yang mana lebih besar. Jadi dah tentu pecutan graviti yang lebih besar ialah G. G1 ke G2? Saja tanya kamu lah. Cuba tanya kamu. Apa dia? G1 ke G2? Okey, kalau nak cepat boleh open mic lah. Okey. G1 ke G2 tu? Okey, tak berani jawab ya. Tak apalah. Okey, G2 lebih besar. Betul. G2, G1 lebih kecil. Ya ke? Okey kan? Sebenarnya kan, semakin kita menjauhi pusat bumi, ni silap ni kan. Kita sebenarnya G1 lebih besar daripada G2. Kan? G2 lebih kecil. Sebab apa? Bila kita berada di tempat yang sangat jauh daripada satu ketinggian ini, pecutan graviti semakin berkurang. Apa buktinya? Bila kamu tengok orang berada di angkasa, atau berada di satelit, kamu dapati dia orang terapung. Dia orang dalam keadaan terapung. Kan? Orang-orang tu dalam keadaan dalam terapung. Terapung maksudnya pecutan gravitinya adalah rendah. Semakin tinggi lagi sehingga pecutan graviti jadi menghampiri kosong. Pecutan graviti menghampiri kosong. Ini kita akan bincang lagi dalam bab yang seterusnya. Okey, boleh kan? Terima kasih Mak Syarif. Jawab G2, tak apa. G2 tu maksudnya G tu lebih apa? Lebih kecil. G2 lebih kecil. Cikgu tunjuk sini yang senang kan? G2 lebih kecil, G1 lebih besar. Supaya kamu lebih mudah faham. Okey, ada soalan? Tak ada kan? Okey, ni recall yang lepas kan? Okey, kita masuk yang seterusnya. Hubungan pecutan graviti dengan jarak objek dari bumi. Dan kita tahu formula tadi ialah G sama dengan apa tadi? Lupa tak? Ingat tak? Okey, tengok buka tadi. G sama dengan GM per R kuasa 2. GM per
R kuasa 2. Ini sekiranya di permukaan bumi. Kalau pada satu ketinggian, G sama dengan GM per R tambah H. Kuasa 2 jangan lupa. Ni. Okey, ni contoh dah. Okey, kita teruskan. Tapi formula asas dia apa? G sama dengan GM per R kuasa 2. Jadi R kuasa 2 ni, R ni ada dua jenis. Satu R square di permukaan bumi ataupun pada satu ketinggian. Dia terang tadi dah kat kamu kan. Okey, kita teruskan. Jadi hukum yang kita belajar sebelum ni, formula yang kita pakai. Hukum Newton semesta. Formula telah diubah suai jadi GMM per R kuasa 2. Okey. Dan kita perolehi pecutan graviti gabungan antara formula ini dengan W equal to mg. Gabungan ini dengan ini menghasilkan pecutan graviti. Boleh kan? Menghasilkan pecutan graviti. Cikgu dah terang tadi kan? Okey, cikgu teruskan. Okey, kita teruskan. Apabila objek tu berada jauh daripada permukaan bumi kan? Jauh daripada permukaan bumi, dan kita dapati daripada permukaan bumi, pusat bumi sampai ke permukaan bumi, kita dapati pecutan graviti bertambah. Pecutan graviti dapati bertambah daripada sini kosong ke R. Kosong maksudnya pusat bumi, sehingga kepada permukaan bumi kita dapati pecutan graviti semakin bertambah. Okey, di sini kan. Dan selepas saja melepasi permukaan atas ini, dia terbang kan, masing ke atas ini, kita dapati pecutan graviti semakin berkurang. Okey, jadi selepas R ini, kita dapati pecutan graviti semakin berkurang. Atau kita kata berkadar songsang. Okey, yang pertama, pecutan graviti berkadar terus dengan jari. Okey, ataupun jarak. Jarak untuk kes ini ke sini. Pusat bumi ke ni. Ni kan. Okey, cikgu ulang balik. Sini. Iaitu daripada O ke R. Daripada pusat bumi ke radius ataupun permukaan bumi. Kita dapati pecutan graviti bertambah. Ataupun berkadar terus dengan jaraknya. Okay. Apabila melepasi permukaan bumi, R, 2R, 3R, 4R, 5R, kita dapati bahawa 2R, 3R, 4R, 5R, kita dapati pecutan graviti berkurang. Sehingga menghampiri kosong. Ini menjadikan orang tu berada dalam keadaan terapung. Terapung. Boleh faham kan? Dia berada dalam keadaan terapung kan? Maksudnya kita panggil microgravity. Tiada berat. Tiada berat maksudnya graviti tu sama dengan kosong. Boleh kan? Sebab berat sama dengan W equal to mg. Kan? Sebab G dah kosong, dia panggil berat dia sama dengan kosong. Tu panggil microgravity. Okey, kita tengok soalan ni kan. Hello ya. Maksudnya berkurang. Okey, tanya balik ya. Kalau pecutan graviti dia berkurang, maksudnya objek tu terapung kan cikgu? Ya, objek tu terapung. Sebab pecutan graviti tak ada tarikan dia dengan bumi dah kan. Sudah lemah. Boleh kan? Boleh. Okey dah. Okey dah. Terima kasih tanya kan. Okey, cikgu terkejut kau tadi. Okey, tak apa. Okey, kita tengok kan. Cikgu ada buat jadual sini kan. Jarak daripada pusat bumi, R, 2R, 3R, 4R, 5R. R di mana? Di sini. Nampak? R di sini. Maksudnya ni di permukaan bumi. Dah tentu di permukaan bumi kita dah belajar itu 9.81. 81 lah ni kan. MS dari tidur. Kita ganti saya G, M, R. R ni merujuk pada jejari bumi. Dapat 9.81. Okey, apabila kita berada pada kedudukan 2R. Maksudnya pada satu ketinggian kan. Satu ketinggian. Maka kita gantikan dalam rumus ini. Ni R kuasa 2 jadi 2. 2 darab jari bumi kan. Kurungan kuasa 2. Nampak kan? Boleh faham ni kan? Maksudnya R tambah R pun boleh lah. Kita buat kan? R tambah R pun boleh kan? Ataupun 2R. Okey kan? Dekat sini. Jadi bila kamu gantikan, kamu dapati nilai bawah ni semakin bertambah. Betul tak? Bila nilai bawah ni semakin bertambah, okey juga. Cikgu tunjuk boleh kan? Bila nilai bawah ni kan,
apabila nilai bawah ni bertambah, apabila nilai R2 semakin bertambah, kita dapati nilai G semakin berkurang. Ini adalah seperti berkadar songsang. Boleh? Ini ceritakan dalam ini. Okey, boleh faham Okey. Jadi apabila 2R, kita dapati 2.45. Pada 3R pula, kan, kita dapati 1.09. 3R. 3R di sinilah kan. Okey. Bila 4R, 4R, kita dapati 0.06125. Di 4R, okey, semakin kurang, menghampiri kosong. Berada di kedudukan 5R, kita dapati 0.392. Semakin kecil nilai dia. Dan mungkin 6R, 7R, 8R, dia sudah menghampiri nilai kosong. Nilai G menghampiri nilai kosong. Boleh faham Okey, kita ulang balik kan. Daripada O ke R berkadar terus. Itu G berkadar terus dengan R. Okay. Apabila R bertambah, G bertambah. Daripada R ke 5R. Itu daripada sini ke sini. Kita dapati berkadar songsang. Iaitu G berkadar songsang dengan 1 per R kuasa 2. Apabila R bertambah, G berkurang. Boleh faham dalam kes ini. Sebab tu bila berada di angkasa, kamu dapati orang tu terapung. Itu antara sebab dia lah. Percuitan graviti. Sebab bila jauh, bumi sudah tak mampu nak menarik kamu dah. Jadi percuitan graviti semakin berkurang. Itu idea yang kita nampak. Boleh Rohman Boleh kan? Okey. Boleh, Okey, cikgu. teruskan. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Terangkan keadaan apabila percuitan graviti mempunyai nilai hampir sifar. Maksudnya nak kosong lah ni. Mungkin pada 7R ke 8R ke Okey. Dia kata ni pertama dia kata manusia tiada berat. Kenapa tiada berat? Jisim ada berat tak ada. Sebab W sama dengan mg. Bila G sudah jadi kosong, ini jadi kosong, maka W sama dengan letaklah M berapa pun, M sudah darab dengan kosong, maka W sama dengan kosong. Tak kisahlah kamu berat macam mana ke, jisim berapa tan ke, tapi darab dengan percuitan graviti, berat kamu akan dapat kosong. Jadi objek bila tiada berat, maka terapung. Objek akan terapung. Okey Dan sebab terapung, tiada geseran apa semua, jadi kamu boleh bergerak dengan lebih mudah. Kalau kamu tengok gambar orang angkasa, macam berenang tengok dia pergi ke sana kemari dengan mudah. Itu contoh dia. Okey, cikgu rasa boleh untuk slide ni. Cikgu, ada tanya. Cikgu, apa beza berat dengan jisim? Okey, dia tanya soalan. Okey, yang cikgu nak catatkan berat cikgu kena padam sikit lah berat dengan jisim. Kalau ikut berat sebenarnya ada belajar ni Kabar cikgu tulis juga berat, jisim. Berat simbolnya W, jisim simbolnya mass, M. Boleh M, berat ada formula. W sama dengan mg. Jisim tak ada formula. Sebab apa? Jisim adalah kuantiti asas. Ini adalah kuantiti vektor berat sebab arahnya ke bawah. Jisim adalah kuantiti skala. Dia dah. Skala maksudnya dia ada magnitude saja. Berat dia ada magnitude dan arah. Okey Boleh Syarin Jadi dia ada formula. Jadi yang menghubungkan berat rumus ni. Berat dengan jisim. W equal to mg. Di mana M adalah jisim, W adalah berat. Tapi dalam kehidupan sehari kita panggil berat dengan jisim ni hampir sama. Kamu berat berapa? Jadi kamu layan je lah. Saya berat 60 kilogram contoh sebenarnya kamu sebut tu adalah jisim, bukan berat jisim tu dalam kilogram yang kita sebutkan. Kalau berat mesti dalam Newton. Tu beza dia. Berat dalam Newton, jisim dalam kilogram. Tu dia. Harap cikgu terjawab lah. Muhammad Syazrin tanya Boleh lah Okey. Okey, cikgu terus Okey, terima kasih.
Okay, teruskan lagi kan. Slide yang berikutnya. Okey. Sekejap. Cikgu pun tak tahu kenapa slide ni tak minta tukar ni. Cikgu loncat sikit kan. Sini. Okey, kita buat soalan Kita buat soalan. Soalannya begini dia kata pecutan graviti di atas permukaan bumi adalah 10 ms-2. Ni ms-2 lah negatif 2. Okey kan. Jika jisim bumi adalah M, jisim bumi adalah M, okey, dan jari bumi adalah R, okey, hitungkan pecutan graviti pada titik S. Mana titik S ni? Oh, dia tak tunjuk pula S kan. Okey. Iaitu jaraknya 3R. Iaitu jaraknya 3R dari permukaan bumi. Jadi permukaan bumi di sini 3R. Ini 1R, 2R, 3R. Ini rupanya titik S tu. Betul? Betul titik S tu. Jadi kita tengok sini kan. Macam mana dia punya. Kamu tengok. Saya dah tahu titik S itu je. Tidak. Yang pertama, itu adalah permukaan bumi. Dan pecutan graviti 10. Sebenarnya 9.81 kan. 9.81 kan. Dan kita tengok situ. Jari bumi R. Ini R lah. Ini panggil R. Jari bumi. Inilah R-nya. Jari bumi. Tak berbesar sangat tulisan ni kan. Okey, dia tunjuklah. Ini adalah R-nya. Okey. Lepas tu kita tengok terusnya. Iaitu titik apa tu? Tu. 3R daripada permukaan bumi. Itu titik S. Dia bagi S. Padahal lah. Dia dah bagi dah. Dia dah bagi. Okey. Okey. H sama dengan 3R. Bagus. Dan ini adalah titik S yang dikatakan itu. Ini yang disuruh cari pecutan graviti. Jadi formula pecutan graviti kamu tahu G-nya berapa? G dia ini formula dia. Kamu faham ke formula ni G sama dengan GMM per R tambah H. H ni berapa? H ni adalah 3R daripada permukaan bumi sampai ni. 3R Jadi kita gantikan dalam persamaan ini. R, G, M, R per ni dapat kan? R tambah 3R. Jadi kamu dapati 4R. R tambah 3R. Kamu selesaikan. Jadi 4R. Yang atas ni kamu masih salin lagi. Dan kita... laju pula juga. Dan kita masukkan dalam ni. 4 kuasa 2 jadi 16. R kuasa 2 jadi R kuasa 2. GM memang kita salin balik lah. Dan kita teruskan kepada ni lah. Kita selesaikan lah GM per R kuasa 2. 16 ni per 16. 16 kita letak di bawah. Dan GM per R kuasa 2 ni sama dengan berapa? Ni sama berapa? Ni sama dengan 9.81 ataupun 10. Tapi dalam konteks ni kita bagi 10. Sebab dia bagi pecutan graviti 10. Betul tak Kalau ikut 9.81. Tapi soalan ni saja bagi 10 kat kamu. Jadi 10, yang ni semuanya adalah 10 bahagi dengan 16. Jadi dapat 0.625 ms negatif 2. 10 bagi 16. Kalau kamu nak tak percaya ni lebih kurang 10, 9.81 kamu boleh ganti. Nilai G ni berapa? M ni jisim bumi, R ni jari bumi. Kalau kamu gantikan ni, kamu selesaikan, kamu akan dapat nilai dia adalah 9.81. Tapi dalam soalan ni dia minta bagi 10. Dia bundarkan. Bundarkan. Okey, tak ada soalan Tak ada masalah soalan ni? Okey, kalau ada apa-apa tanya, soalan boleh tanya di ruangan mesej Tak ada Boleh Boleh. Boleh. Okey, bagus Alex Okey, kita teruskan. Okey, ni adalah rumusan juga daripada formula tapi cikgu laju-laju sikit lah sebab kita dah terang tadi ni formula ni cikgu dah terangkan daya antara dua jasad diubah sesuai kepada alam semesta. Jadi formula ni kita pakai di mana M ni adalah jisim yang lebih besar, M jisim yang kecil. Dan pecutan graviti pun kita dah dapat. Ini hukum Newton kedua, itu berat. Kita bincang tadi. Dan juga formula ni. Sekiranya berada pada satu ketinggian. Cuma cikgu nak ubah sikit dia punya ni. Ni. Ini R besar. Ini R besar.
Formula faham Kalau formula asas dia R biasa. R square jarak Okey, jadi kita tengok sini Yang berikutnya daya antara matahari dan bumi. Kita pakai formula ni. Senanglah. Jadi R ni maksudnya jarak di antara pusat bumi dengan pusat matahari. Ni jarak dia. Dia R ni maksudnya. Okey Artinya R sama dengan jarak bumi tambah jarak matahari. Okey. Okey, apa berlaku jika adanya kesan graviti yang rendah? Apa berlaku pada kita ni? Yang pertama sekali dia akan kata perubahan ketumbatan. Perubahan ketumbatan, ni pertama lah. Ni kamu boleh ingat lah. Ni dalam buku teks ada perubahan ketumbatan ataupun pengurangan ketumbatan. Ketumbatan tulang semakin berkurang. Tulang kurang tumpat. Jadi kalau kurang tulang kurang tumpat, maka tulang tu akan lebih rapuh. Rapuh Tulang tu lebih rapuh. Tumpat maksudnya padat. Maksudnya kurang padat. Kurang padat. Maksudnya tulang tu banyak rongga lah. Boleh faham Itu dah. Jadi ketumpatan dia rendah. Ni kesan daripada graviti yang rendah. Graviti rendah di mana? Di angkasa. Kalau kamu duduk lama di angkasa, ni kesan dia. Yang bahaya lah. Tulang rapuh jadi kerapuhan tulang. Memang tahulah sebab ketumbatan dia rendah, jadi tulang tu lebih rapuh. Ni macam bayu sikit lah Tulang jadi lemah. Tulang lemah. Rapuh maksudnya lemah. Jadi sebab tu dia lebih memanjang. Bila maksudnya kamu berada di luar, di angkasa nanti, kalau kamu duduk di angkasa lah, tulang kamu lebih panjang, lebih tinggi sikit lah. Tapi tak kuat. Boleh faham Kamu boleh tinggi, tapi kamu tak kuat. Kekuatan tulang tu tak kuat. Ini sistem darah lah Jantung mengepam dengan perlahan. Jantung semakin mengecil. Jadi tekanan darah akan jadi apa? Tekanan darah akan jadi rendah. Ini yang bahaya ni Ini kesan-kesan daripada sistem badan kita apabila berada lama di kawasan yang berada di satelit macam ni lah. Kawasan-kawasan yang tinggi seperti ni. Okey Okey, ni cuma maklumat saja. Okey, cuba teruskan lagi Okey, cuba teruskan. Yang berikutnya, ni tak apa, ni modul ni kita laju lagi Okey. Okey, daya memusat. Kita akan masuk lagi satu daya memusat. Formula dia F sama dengan mv kuasa 2 per R. Formula dia. Okey. Jadi formula yang kita dah pakai, semua dah guna tadi. Ini hukum Newton semesta, ubah suai di buku Newton semesta, pecutan graviti. Dia lari sikit tulisan cikgu ni dan formula baru. Formula baru. Bab ni banyak formula iaitu daya memusat. Daya memusat. mv kuasa 2 per R. Okey Jadi kita cerita tentang bagaimana tentang daya memusat ni Okey, yang pertama. Kita tengok. Biasanya objek yang bergerak mengeliling bumi, mengorbit bumi. Ni kita panggil satelit yang sedang mengorbit bumi. Dan satelit ini mengorbit bumi dengan apa? Dengan laju yang sama. Betul tak? Ini laju yang sama. Sebab apa laju sama? 100, 100, 100. Dia mengelilingi bumi dengan laju yang sama. Tetapi arah yang berbeza. Kenapa arah berbeza? Kalau di sini arahnya ke sini maksudnya ke kanan lah. Kalau yang ni macam ke atas sikit arahnya ke atas. Kalau yang ni arahnya ke bawah. Satelit ni ke bawah. Dia turun ke bawah. Ini ke kanan, ke atas. Kalau di sini ke kiri, dia macam tu. Boleh Jadi arah dia sentiasa berbeza. Arah. Jadi laju sama. Laju adalah kuantiti. Cikgu silap Okey. Laju adalah kuantiti skala. Laju adalah kuantiti skala Jadi ada satu lagi. Laju dengan apa? Kuantiti vektornya apa? Kuantiti vektornya adalah apa dia? Laju ataupun velocity. Kalau laju ni bahasa Melayu dia panggil speed Speed. Okey.
Laju adalah speed. Kita tulis speed kan. Speed. Kalau hal laju adalah velocity. Velocity. Okey kan. Okey, tengok sini kan. Apa maksud vektor dengan skala? Bezanya. Vektor ialah mempunyai kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Boleh kan? Magnitude dan arah. Yang penting dia ada arah kan. Arah. Magnitude kan. Dan arah. Skala dia apa? Dia ada magnitude saja. Ada nilai saja. Nilai tu apa? 100. Ini nilai dia. 100 ni adalah nilai dia. Okey kan? Kalau hal laju dia ada nilai, magnitude dan juga arah. Okey. Kita teruskan lagi kan. Okey. Jadi laju yang sama tetapi arah yang berbeza. Maksudnya dia mempunyai hal laju. Ataupun dikata hal laju yang berbeza. Kenapa hal laju berbeza? Sebab arah yang berbeza. Arah yang berbeza. Boleh faham kan? Dia kena faham sikit kuantiti vektor dengan skala dulu. Baru kamu boleh faham. Okey, sebab ada hal laju yang berbeza, maksudnya ada hal laju akhir, ada hal laju awal dan ada arah, maka dia telah menciptakan satu perbezaan hal laju. Jadi pecutan terhasil. Kenapa pecutan terhasil? Sebab adanya hal laju yang berbeza. Perubahan hal laju. Jadi keluarlah rumus A V tolak U over T. Maksudnya bila ada hal laju, perbezaan hal laju, dia akan menghasilkan pecutan. Pecutan akan terhasil. Boleh faham Pecutan akan terhasil. Okey. Cuma padahlah. Kat bawah je lihat. Pecutan terhasil. Okey. Dan bila pecutan terhasil, pecutan dikaitkan dengan satu rumus iaitu F sama dengan MA. Ada formula yang popular. Hukum Newton kedua kan. Jadi kamu tengok sini. Maka daya terhasil. Daya yang terhasil bertindak ke atas jasad yang membuat gerakan membulat. Daya yang bertindak kepada jasad yang membuat gerakan membulat dipanggil daya memusat. Sebab adanya pecutan, maka terhasilnya daya. Okey, boleh faham? Okey, pergi pada definisi. Definisi daya memusat. Yang penting sini, daya. Okey kan? Jasad. Okey. Bergerak dalam bulatan. Dalam bulatan. Mana arah daya tu? Ke arah pusat bulatan. Okey. Ke arah pusat bulatan. Kalau kamu tengok gambar ni, dia pusingkan ni. Nampak dia pusingkan ni. Jadi daya memusatnya di mana? Di sini. Ke arah ni pusat bulatan. Jadi ni pusat, kata ni bulatan, ini ke arah pusat bulatan. Ini arah daya dia. Kan? Formula dia ialah F mv kuasa 2 per R. Apa itu M? Apa itu V? Apa itu R? Dia tentu R ni jarak daripada pusat. Dia jari. Kan? Jisim objek. M jisim objek. M ni jisim objek. Cikgu tunjuk ni je lah kamu kan. Pening. Jisim objek. Laju linear V. Iaitu 100 tadi dalam ni. Ni 100 lah. 100. Dan R ialah jarak di antara pusat bumi dengan satelit. Kalau gambar ni lah. Kalau R di sini, jarak di antara tangan ni dengan ni lah. Ni. Jarak di sini ke sini. Tu jarak tu. Kalau gambar tu. Kita kena pandai bezakan lah. Bezakan jarak dia. Okey, boleh kan? Okey, kita teruskan lagi slide yang berikutnya. Tengok sama kan. Iaitu kita tengok gambar satu alat yang digunakan untuk menunjukkan daya memusat. Kit dia. Cuba kamu tengok putaran dia kan. Bila dia dalam keadaan pendek, kamu dapati putaran dia semakin bertambah. Jadi sesuai lah dengan formula ni kan. Kamu boleh tengok nanti kan. Okey, ni dah. Dia ada pemberat. Jadi ni jari dia lah kan. Jari dia ialah R. Okey kan. Dan dia akan berputar. Jadi arah daya memusat ke mana?
ke sini. Ni daya memusat ke bawah. Ke pusat bulatan ni. Okey, boleh dengan gambar ni kamu faham lah, saya rasa kan. Okey, kita teruskan. Kita cuba jawab soalan. Boleh kan? Cuba jawab soalan. Okey, jawab soalan mudah je. Sebab bab ni lebih pada penggunaan formula kan. Okey. Raja menunjukkan seorang atlet sedang buat cara lontar tukul besi yang memutarkan tukul besi kepada satu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Jadi dia buat putaran sebelum lepas kan. Berapakah daya memusat yang bertindak pada tukul besi yang sedang bergerak dengan laju seragam? Laju seragam ni maksudnya laju linear lah. Jadi kita dapat laju linear adalah V20. Maklumat kita dapat di sini apa maklumat dia? Jadi gambar V20, ya. Dan daripada gambar kita dapat R 1.8 unit SI, dan M jisim 7.2 kilogram. Ini maklumat yang kita dapat dan semuanya dalam unit SI. Ini MS -1. -1. Okey, jadi mudahlah. Kamu ganti terus dalam formula ni. F MV kuasa 2 per R. Boleh F MV kuasa 2 per R dan kamu gantikan. 7.2 darab dengan 20 kuasa 2 per 1.8. Okey, kamu tekan kalkulator ni mudah je kan. Tekan kalkulator itu nilai apa? Nilai ni darab dengan ni sama dengan bahagi dengan 1.8. Kamu dapat jawapan dia 1600 Newton. Saya harap kamu dapat ni mudah je lah. Ni soalan biasa, soalan pengiraan ni 2 markah lah. Ganti dalam rumus 1 markah. Jawapan dengan unit 1 markah. Itu biasanya markah yang diberi dalam bentuk soalan pengiraan ni lah. Soalan pengiraan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tadi kita bincang hukum Newton kedua. Itu F sama MA atau kita kaitkan dengan berat W equal to mg. W equal to mg dengan daya memusat. Jadi kita tengok sini. Hukum Newton kedua. Iaitu kita ambil F sama dengan mg. Kita melibatkan berat kan. Jadi daya memusat jadi F sama apa? F sama dengan mv kuasa 2 per R. mv kuasa 2 per R. Jadi dua-dua ni adalah daya. Kita akan menghasilkan pecutan memusat. Kita cuba tengok macam mana cara dia dapat dia. Okey. Ini formula kita bincang dah. Ini semester. Okey. Ubah suai daripada semester. Pecutan graviti. Okey. Daya memusat. Dan kali ini kita akan bincang bagaimana nak mendapatkan pecutan memusat daripada hukum Newton kedua dengan tambah dengan daya memusat. Okey, tengok sini. Okey, hukum Newton kedua itu daya graviti, itu mg. Okey, mg. Daya memusat, tadi kita guna mv kuasa 2 per R. Okey, mv kuasa 2 per R. Jadi sebab dua-duanya daya, kita katakan mg sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey, mv sama dengan mv kuasa 2 per R. Jadi kita boleh batalkan M tu. Kita batalkan M. Dan kita dapat G saja. Iaitu G sama dengan V kuasa 2 per R. Ini yang dipanggil sebagai pecutan memusat. G sama dengan pecutan memusat. Tadi pecutan graviti. Okey, boleh faham kan? Sekarang pecutan memusat. Pecutan graviti apa tu? Daya graviti dengan ataupun berat dengan hukum Newton semesta. Hukum Newton semesta. Okey, kalau pada satu ketinggian, mudah saja R ni bertukar jadi R jadi apa? Kalau di permukaan bumi, okeylah. R tu adalah R besar. Kalau pada satu ketinggian, R tu telah jadi R tambah H. Jadilah formula ni. Okey kan? Ada ke? Cikgu tulis tak? Tu dia. R tambah H. Cikgu harap kamu dapat macam mana nak buat soalan ni. Itu apabila R telah bertukar menjadi
R besar di permukaan bumi, R tambah H di apa? Di apa kita panggil? Di satu ketinggian. Okey kan? Okey, kita teruskan. Slide ni boleh kan? Okey, slide boleh kita teruskan lagi kan? Okey. Tunggu. Okey, kita pergi pada soalan. Soalan kan? Okey, sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H. Ketinggian H dah ada. Maksudnya dia akan tambah dengan jejari bumi lah. Kan? Sebab dia kata mengelilingi bumi. Okey, berapakah pecutan memusat satelit itu? Kita balik pada formula tadi. Apa formula dia? Tengok maklumat kita dapat. Laju linear diberi. Okey, laju linear diberi. Jejari bumi pun diberi. Bagus. Ni bagus. Dua benda ni diberi. Jadi kamu ganti dalam formula. Ketinggian H. H ada. Okey. Laju linear ada V. Bagus. 10 kuasa 3 unit SI. Dan jejari bumi ada. Jadi kita gantikan dalam formula iaitu formula V kuasa 2 per R tambah H. Jadi maklumat semua dah ada. V ada, R ada, H pun ada. Jadi kamu gantikan dalam formula tersebut yang kamu dapat G sama dengan, laju tekan ni. Kamu tambahkan, ini tukar kepada, sebab dalam kilometer kan. Tukar pada meter. Okey, ini tak perlu tukar dah. Kita ambil terus dari sini. V, laju linear ni, kita ambil daripada sini juga. Okay, ni nilai V dia. Kita ambil dari sini. Dan kamu gantikan dalam, dan tekan kalkulator. Cari tekan kalkulator macam mana? Tekan di bahagian bawah ni dulu. Kita cadangkan. 6.37 ni. Okay, tunjuk kan. Tak darab dengan 10.06. Tambah dengan 48.00. Tambah. Lepas tu kamu kuasakan. Dan, sama dengan dapat jawapan. Sama dengan dah tambah dapat jawapan. Kamu kuasakan jawapan kamu dengan -1. Sebab dah naik ke atas. Okay, dapat -1. Lepas tu kamu darab dengan 7.62 darab 10.3. Kamu kuasakan 2 ni. Kamu dapat 8.48 ms per kilo. Logik tak? Logik. Kenapa logik? Sebab pecutan graviti semakin berkurang apabila kamu berada pada satu ketinggian. Pecutan graviti mesti berkurang. Okey, kita teruskan slide yang berikutnya. Okey, ada tanya soalan. H memang kena tukar ke meter. Ya. H mesti tukar per meter sebab meter tu dalam unit SI. Meter H, sedangkan H ni dalam kilometer. Soalan kita bagi ni kilometer. Ni kilometer. Jadi kamu kena tukar kepada meter. Jadi darab dengan berapa? Darab dengan 1000. Jadi 480 darab dengan 1000. Tu, tukar. Boleh Rahman Okey. Teruskan. Okey. Cikgu teruskan lagi. Laju linear. Laju linear ada 2 rumus. Tadi laju linear kita buat apa? 100. Tu. Laju linear, laju seragam kan. Jadi laju linear ni merujuk pada formula 2 pi r per t. 2 pi r ni merujuk pada bulatan. Laju linear bila dia mengelilingi bulatan, tak bulat sangat lah aku buat, tak apalah kan. Bulatan dia mesti ada apa? Jari. Okey, untuk mengelilingi satu bulatan, daripada sini sampai ke sini, lengkap. Jadi ini dipanggil sebagai ukur lilit ataupun perimeter. Perimeter. Jarak daripada sini. Hilang pula. Cikgu lihat. Jarak daripada sini kita putarkan sampai ke sini. Panggil perimeter. Jadi perimeter dia punya nilai ialah 2 pi r. Ukur lilit 2 pi r. Dan ini adalah masa. Jadi kita tahu laju sama dengan apa? Jarak bahagi masa. Ini masa untuk satu kitaran lengkap. One complete oscillation. Okey. Jadi keluarlah formula ni. Kita tengok macam mana formula ni dapat dihasilkan. Macam mana formula ni dapat dihasilkan. Okey, kita tengok. Okey, ni kita terang dah. Cikgu rasa tak apalah. Cikgu lain-lain juga sikit dah terang semua. Formula cuma cikgu sambung sikit. Ini formula memulat. Daya memulat. Dan kita dapat pecutan memusat. Okey. Dan kita akan bincang laju linear.
Ada dua laju linear kan, formula ingat. Ini GM per R dengan 2 pi R per T. Dia ada dua formula. Okey, tengok sini. Laju linear. Laju linear, cikgu dah terang dia. Jarak bagi masa. Jarak itu adalah perimeter. Itu 2 pi R per T. T ialah masa untuk satu putaran lengkap. R ialah jarak putaran lengkap. Ataupun, R pula. Sorry. 2 pi R ialah jarak putaran lengkap. Macam tersilap. 2 pi R ni adalah jarak putaran lengkap. R ialah jari. Okey. Okey. Cikgu teruskan lagi. Ni. Okey, ni adalah satu kes ya berkaitan dengan ramalan Newton lah. Jika kamu berada di satu bukit yang sangat tinggi dekat bumi, okey, dan katakan kamu ada satu objek kamu nak lepaskan, kamu tembakkan objek ke atas kan, tembak ke sini kamu tembakkan objek ni macam seolah garisan tangent lah kan. Kalau kamu tembak objek ini dengan laju linear yang rendah, dia akan jatuh ke bawah. P akan jatuh ke Q. Dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jatuh macam ni. Ikut laluan ni. Kalau laju linear yang rendah. Kalau laju linear kamu yang tinggi atau mencukupi, kamu akan dapati dia akan membuat satu putaran. Dia akan mengorbit bumi. Dia akan buat putaran dan terus mengorbit bumi ni. Ni. Dia akan bergerak. Tembak sini dia akan bergerak mengelilingi bumi. Apabila laju linear yang tinggi. Ini dilakukan untuk pelancaran satelit. Okey, boleh Boleh. Kita teruskan Ada soalan? Tak ada Okey. Okey, ni gambar ramalan Isaac Newton. Yang gambar tadi lah. Kisah tadi juga. Cikgu kembangkan lagi. Okey, cikgu tengok gambar. Cikgu boleh tengok gambar pertama. Katakan laju linear yang rendah. Dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh kan. Kalau laju linear rendah. Okey, cikgu naikkan laju linear di sini. Cikgu naikkan. Okay, dekat naikkan, nampak? Dia semakin ke sana lah. Semakin jauh. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Tengok cikgu. Okey, jangan. Naikkan lagi. Okey. Tengok betul. Dapat internet? Dengar cikgu cakap. Hello? Boleh dengar? Boleh. Okey. Nampak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak? Okey. Sebab cikgu punya ni nampak macam tak nampak. Okey, bila kita naikkan lagi laju ni, kita dapati dia semakin jauh kan? Laju lagi, naik lagi. Bila kita naikkan lagi, kita dapati dia akan bergerak lagi jauh dan akhirnya bila laju itu telah mencukupi atau sangat tinggi dia bukan rendah sangat tinggi, kita dapati objek itu telah membuat satu putaran ataupun objek itu telah mengelilingi bumi. Nampak? Dia turun. Dia akan mengelilingi bumi. Ni gambar ni dia terputus sikit gambar ni macam ni dekat sini sambung. Boleh sampai ke bawah lah tu. Dia akan bumi dan dia akan bergerak. Nampak pergerakan dia? Cikgu lukis boleh lah. Pergerakan dia tak nampak sangat. Sambungan. Tengok pergerakan dia. Terus. Okey. Dan kembali ke tempat asalnya. Dia menghasilkan orbit. Boleh faham dengan syarat laju linear dia mesti lebih. Ini ramalan pada Newton. Tapi memang telah terbukti lah untuk menghasilkan orbit tu Okey. Okey, tengok sini Ini cikgu dah terang tadi dah. Laju linear. Objek dilancarkan dengan laju linear yang rendah. Okey. Dia akan mengikuti lintasan dan tiba di bumi di Q. Inilah. Okey Jika objek dengan laju linear yang cukup tinggi, dia akan membulat, akan mengelilingi bumi. Lintasannya akan membulat, akan mengelilingi bumi. Boleh faham Boleh tak faham? Okey, tak ada masalah dah? Tak ada. Tak ada, bagus. Macam kadang-kadang ada yang pening cikgu macam mana boleh pusing ni? Macam tu. Tapi dengan syarat laju linear tinggi. Laju linear tinggi Okey, jadi ramalan Newton ini menjadi jom padam silap Ya kan?
Ramalan Newton ni menjadi kenyataan dan satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi dipacu oleh sebarang tujuan jet. Jadi dengan adanya ramalan yang dibuat oleh Newton ni, maka orang dah mula membuat roket, satelit untuk mengelilingi bumi. Okey. Okey, dan dikata satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Sebab apa kita tengok bulan tu adalah satelit kita juga, tapi satelit semula jadi. Jadi daya graviti yang bertindak ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Jadi daya sebab ada dua daya, daya graviti pun daya memusatkan daya, kita boleh samakan daya tu pula. Okey. Macam mana kita buat? Ni lah. Daya hukum graviti semesta yang formula tadi tu, yang tu F G M M per R. Kan? Per R kan? Dan daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R kuasa 2. Ingat? Jangan confuse. Cikgu rasa ni R kuasa 2. Cikgu silap. Okay, Dan macam mana kita nak mengira? Macam mana dua formula ni akan bergabung? Sebab dua-dua adalah daya. Daya. Okey. Teruskan. Okey, ni adalah rumusan yang kita bincangkan tadi. Kita dah bincang sikit tentang daya memusat, formula daya memusat, pecutan memusat. Itu gabungan di antara hukum Newton kedua, itu mg dengan daya memusat. Menghasilkan pecutan memusat. Dan laju linear ada dua rumus. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Laju linear. Okey. Jadi kita pergi pada hukum Newton semesta, iaitu yang ini. Okey, hukum Newton semesta dengan daya memusat. Itu yang ni. Kita gabungkan. Jadi bila kita gabungkan dua ni, kita akan dapat mengira jisim matahari atau jisim bumi. Okey, tengok. Jisim matahari dengan jisim bumi. Macam mana buat dia? Okey, tengok sekarang. Okey, cikgu teruskan. Ada formula ni. Okey, ni. Okey, hukum Newton semesta. Hukum Newton semesta. Cuba tengok betul. Hukum Newton semesta, formula adalah GMM per R kuasa 2. GMM per R kuasa 2. Okey Dan daya memusat MV kuasa 2 per R. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua ni, kita akan dapat macam ni. Oh, tak nampak lagi. Okey, macam ni. Dan kita boleh batalkan. Batalkan apa? Batalkan M kecil tu. Batalkan. M kecil. Kamu batalkan dan kamu dapat GM per R. Sama dengan V kuasa 2. Sebab apa? R tu pun kita boleh batalkan. R ni kita boleh batalkan jadi R. R ni kita batalkan jadi 1. Sebab yang ni kuasa 2. Ini R. Kita boleh batalkan dari segi matematik lah. Boleh faham Dan kita dapat V GM per R sama dengan V kuasa 2. Okey. Jadi V kuasa 2. Okey, tengok lagi formula yang ada yang kita beri. Kita bincang itu laju linear. Laju linear apa? Jarak per masa 2 pi R per T. Jadi kita tengok sini. Nilai V ni, 2 pi R per T ni, kita akan gantikan dalam sini. Kita ganti di sini. Kita ganti di situ. Boleh Jadi bila kita gantikan, kita dapat, kita dapat, ni. GM per R, yang ni, sama dengan 2 pi R per T. Faham ke ni? Laju sangat ke cikgu? Boleh tak? Okey lah. Boleh. Okey Boleh jadi kamu masuk dalam V tu. Kalau laju sangat beritahu cikgu nak tunjuk bagi kamu faham. Okey Lepas tu bila kamu dah gantikan dalam formula ni, kamu boleh kembang lah. Kembang cikgu masuk apa? 2 kuasa 2 jadi 4 lah. Pi kuasa 2 jadi pi square. R kuasa 2 jadi R square. T kuasa 2 T square. Jadi ini dah tukar jadi kamu tengok jadi macam ni. Padam dulu. 2 kuasa 2 4 pi kuasa 2 jadi macam ni. Ini kita ubah lagi
Ini datang daripada sinilah GM per R tadi. Daripada formula hukum graviti semesta. Cuma M kita potong dengan R. Kita potong. Nilai ni. Dan selepas itu kita jadikan M sebagai tajuk rumus. Jadikan M ni sebagai tajuk rumus. Maksudnya G ni yang kita akan pindahkan ke bawah. Dipindah ke bawah jadi GT. G darab T square bawah ni. R ni kita bawa ke atas. Dia akan pindah ke atas jadi R kuasa 2 darab R jadi R kuasa 3. Jadilah formula ni. Jadi formula ni. Okey, di mana nilai ini kita dapat mengira M ialah jisim bumi ataupun jisim matahari. Kalau jisim bumi kita kira mesti bulan mengelilingi bumi ataupun satelit mengelilingi bumi. Kalau jisim matahari kita buat planet-planet lain yang mengelilingi matahari ataupun bumi mengelilingi matahari. Gambar tengok sini Jadi 4 constant variable, 4 nilai constant, pi constant, R ialah jarak. Jarak yang kita kena tahu Jarak di antara contohnya bumi dengan bulan ke G pemala, T masa, tempoh. Satu ayunan lengkap. Tempoh untuk bulan. Boleh kita tengok sini Okey, cikgu teruskan dia tak ada masalah kot ada formula cuma complicated sikit lah bab ni sebab dia ada banyak formula jadi kamu kena tengok betul-betul lah Okey, cikgu teruskan seterusnya jadi kata jisim bumi dan jisim matahari betul. Okey, kita buat soalan ni. Mungkin ni soalan yang terakhir lah untuk kita bincang hari ni lah Okey, kita bincang. Satu satelit berjisim 600 kilogram. M, jisim. Mengorbit bumi. Maksudnya ada bumi. Silakan lukis sekian. Ada bumi, ada satelit. Satelit juga lukis macam ni lah. Dia mengorbit bumi. Okey Ketinggian 300 kg dari permukaan bumi. Dia bagi nilai H. Nilai H. Ini nilai M. Okey. Jadi pemala dia bagi. G dia bagi. M dia bagi. R dia bagi. Okey, dia minta kelajuan satelit mengelilingi bumi. Kelajuan ialah jarak bahagi masa. Betul tak? Macam mana kira ni? Okey, tengok ni Jadi kita pakai formula ni. Itu laju apa ni? Laju ni lah laju memusat ni tengok sini. Tengok situ V. G ada. Okey, R kita ubah sikit lah. R sama dengan R besar tambah H. Ini R ni kita ubah sikit. Sebab pada satu ketinggian. Okey Okey. Ini laju linear sebenarnya formula ni kalau kamu tengok betul. Sebab laju linear ada dua formula Satu laju linear V sama dengan 2 pi R per T. Satu lagi formula ni lah. V sama dengan punca kuasa GM per R. Dia ada dua formula Betul dah. Cikgu dia tak nampak lah ni T dia tuan dia T. Kita pakai formula ni lah. Sebab maklumat tu kita ada Jadi V, GM dan tentu pemala. GM pemala kita gantikan. Kita gantikan R kita dah tambah itu 6.63 dengan 300 kilometer. Tadi ada tanya unit boleh tak boleh. Ni. Unit dia Okey jadi kena tukar kilometer kepada meter lah. Kilometer yang ada ni kamu kena tukar pada meter. Okey. Jangan lupa Okey, lepas tu kamu gantikan dalam rumus. Okey, dapatkan nilai G, nilai M, ada dekat atas M dan nilai tambah tadi. Iaitu R tambah H. R tambah H yang kita dapat di sini. R tambah H. Okey. Dan bila kamu gantikan, kamu dapat jawapan, kamu kena kuasakan. Jadi cikgu cadangkan kalau kamu nak tekan kalkulator, kamu tekan, kalau cikgu lah suka tekan cikgu tekan ni dulu. Tapi cikgu tekan lain sikit 6.93 darab 10 kuasa 7. Dapat ni, cikgu kuasakan dengan negatif 1. Sebab apa? Cikgu nak naik ke atas. 6.93 darab 10 kuasa 7. Cikgu kuasakan dengan negatif 1. Cikgu dapat jawapan, baru cikgu darabkan dengan ini.
Lepas tu cikgu darabkan dengan ini. Baru dapat jawapan yang kita dapat tu. Dah dapat jawapan tu, kita kena puncakan jawapan tu. Jadi jawapan kamu 2.4 darab 10 kuasa 3 MS negatif 1 juga harap kamu yang tak ada kalkulator boleh buat kemudian lah. Boleh nampak jawapan dia kan. Okey. Okey boleh kan? Boleh kita pergi pada soalan yang kedua. Tempoh satelit mengelilingi bumi. Tempoh dah tahu. Ni formula tadi kan. Jadi laju dah tahu. Laju ini. Tempoh. Jadi kita guna formula ni lah. Tengok situ. 2 pi R per T. 2 pi R per T. Jadi, kita jadikan tempoh sebagai tajuk rumus. Sebab soalan minta tempoh. Tukar tempat je dulu. Tukar tempat ya. T tempoh. Dan kita gantikan 2 pi R. R ni kita dapat mana? Dia dapat daripada jarak yang kita dapat tadi. Yang ni. R ni. Yang tadi tu lah. R. Jarak di antara H tambah dengan R besar. Okay, kan? Bahagi dengan V. Mana dapat V ni? V ni kita dapat daripada sini. Soalan yang mula-mula punya. Kan? Jadi kamu gantikan dalam ni. Cikgu cadangkan tekan kalkulator. Tekan ini dulu. Kuasakan dengan negatif 1. Dapat jawapan. Darab dengan ini. Darab dengan ini. Sorry. Lepas tu darab dengan 2 pi. Darab kamu akan dapat jawapan. 1.81 darab 10 kuasa 5 saat. Ni cara nak buat. Jadi ingat. Yang penting kat sini kamu dah tahu. Kelajuan satelit ni merujuk pada. Ini sikit kan. Okay, kan? Ataupun kita tukar dalam jam. Macam mana tukar dalam jam? Saat tukar pada jam. Kamu kena bahagi dengan. Berapa? 3,600 ke? Bahagi dengan 3,600. Baru kamu dapat 503 jam. Okey. 5,039 jam. Okey, tu kita dapat. Jadi maksudnya di sini kamu kena tahu. Laju satelit adalah sama dengan laju linear. Boleh kan? Laju linear. Dan formula dia ada dua. Iaitu formula 2 pi R per T. Ataupun kamu boleh guna formula V. Ni V lah kan? V sama dengan punca kuasa GM per R. Ni ikut kedudukan. Kalau kedudukan atas kedudukan baru kita tukar lah. Jadi cikgu letak R kecil lah senang. R kecil. Kan? R ni bergantung pada kedudukan. Kalau biasa jadi R ataupun R tambah H. Ikut keadaan. Okey kan? Okey, ada soalan? Untuk soalan ni? Tak ada. Tak ada kan? Okey, tengok ada soalan ni. Saya rasa buat satu lagi. Ada soalan tempoh satelit mengelilingi. Ni kaedah lain kan? Kaedah lain. Kita tunjuk juga. Ni kaedah lain yang kamu nak buat tadi. Tadi kaedah tadi. Ni kaedah yang lain pula. Tempoh satelit mengelilingi satelit mengelilingi bumi. Kita guna formula yang ni. Yang complicated ni. Ataupun formula jisim bumi kan? Jadi kita cuma tukar tempat. M dengan T square. Tukar tempat. Tinggal 4 pi R pi square R3 per GM. Tukar T dengan M. Tukar tempat je kan. Tenang kan. Lepas tu kita gantikan. Gantikan G kita tahu. M kita tahu. Okey kan. R kita tahu yang R tadi tu. Jarak R tambah H tu. Okey. Dan kita gantikan dalam formula ni. Bila kamu gantikan. Punca kuasakan T square. Square ni kita bawa jadi punca kuasakan nilai ni. Ini cadangan cikgu, kamu darab ni. Ini kuasa darab ni. Dah dapat jawapan, kamu kuasakan dengan negatif 1. Kamu darab dengan 4, darab dengan pi cos square. Lepas tu darab 6 point. Darab macam ni lah kan. Dah dapat jawapan tu, kamu kena puncakan. Ini memang susah sikit lah kan. Sebab dia punya nilai dia berskala besar. Okey, cuba praktiskan tekan kalkulator supaya kamu dapat jawapan yang tepat. Jawapan dia 1.81 darab 10 kuasa 5 saat. Ini adalah soalan yang apa kita panggil dalam unit saat lah. Dan boleh tukar pada jam lah. Tadi unit jam bahagi dengan 3600. Okey kan? 1 jam sama dengan 3,600 saat. Itu soalan dia. Boleh Okey. Faham? Kaedah yang faham tak? Ada dua kaedah kan? Kaedah ni boleh. Kaedah tadi. Mana senang? Kaedah tadi ke kaedah ni?
Mana senang? Tadi. Yang tadi senang lagi. Betul, betul. Yang ni dia complicated sikit banyak rumus. Masih jawapan yang sama lah. Okey, cikgu ingat setakat ni sajalah kot kita punya kelas. Okey, nanti kita akan sambung lagi di minggu yang berikutnya. 2 minggu lagi lah untuk tingkatan 4. Okey, kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya cikgu. Hantar tangkap gambar screenshot pun tak ada masalah. Cikgu boleh cuba jawab lah. Okey, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cikgu ucapkan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Sama.